Kemudian pelabur akan masuk untuk melabur dan menyuntik dana ke dalam syarikat. Setiap kali kita terbitkan saham yang baru, maka maksudnya nilai syarikat itu akan naik. Jadi contohnya, saya mula syarikat saya dengan menyuntik 2 juta lebih duit saya sendiri. Semua duit yang saya ada seumur hidup saya ni, kecuali yang dalam EPF, saya masukkan dalam syarikat. Ambil budak-budak muda 150-160 orang yang ijazah kelas pertama, yang Melayu, Cina, India. Latih mereka dalam bidang-bidang yang orang tak buat dekat Malaysia. Sebab kita perlu kepakaran itu, cuma syarikat-syarikat lain malas nak buat. Pakai duit saya sendiri, mula ada klien, mula ada produk. 7-8 bulan kemudian, saya terbitkan saham yang pertama. Bawa pelabur yang bersama. Daripada 2 juta yang saya letak, bila saya terbitkan saham saya yang kali pertama, nilai dia naik daripada 2 juta kepada 20 juta. Sebab pelabur luar negara, dia tengok dengan hasil yang ada, dengan kepakaran yang ada, baik aku masuk awal-awal, kalau syarikat ni jadi besar, aku beli saham dia pada harga yang murah. Jadi 20 juta. Maksudnya, harga saham saya daripada RM1 awal-awal satu saham. Dalam tempoh 6-7 bulan, dia jadi RM89. Kemudian 1 tahun kemudian, kita terbit lagi saham daripada 20 juta nilaian syarikat, dia jadi 50 juta. Saham saya yang tadi 8, mula-mula saya letak 2 juta lebih, nilaian RM1 harga satu saham. Kemudian nilaian RM9 harga satu saham. Kali ketiga dia dah jadi RM16 satu saham. Dalam tempoh 1 tahun lebih, walaupun atas kertas, saya dah buat wang daripada 2 juta yang awal saya bubuh, dia dah jadi dekat 30-40 juta. Dan begitulah kita buat duit, adik-adik, yang halal. Fikir, kerja, rajin, cari pelabur yang yakin dengan perniagaan kita, supaya syarikat itu makin berkembang dan makin berkembang hingga nilaian yang betul. Bila dah betul, kita akan senaraikan di pasaran saham. Di Singapura ke, di London ke, di Hong Kong ke, paling koman pun di Kuala Lumpur lah. Jadi 2 juta yang saya mula-mula labur saudara-saudari, duit simpanan saya daripada muda, insya-Allah kalau paling teruk pun senaraikan syarikat di pasaran saham harga 100 juta. Maksudnya nilaian harga tu bila jual saham, orang beli saham semua campur semua saham yang orang beli 100 juta. Kalau saya masih lagi mengawal 40% saham dalam syarikat itu, dalam tempoh 5-6 tahun saudara-saudari, saya daripada 2 juta jadi 40 juta duit saya. Macam tu sepatutnya yang kita ajar budak-budak kita. Sebab itu masa orang tanya, kenapa kamu tidak masuk politik? Kenapa kamu tidak berebut? Kenapa kamu tak ambil pot? Sebab saya rasa cerdik saya lagi lah daripada yang berebut jadi menteri tu. Sebab lepas 6-7 tahun saya kerja, lepak-lepak. Nurin tahu saya kat mana kat office. Kadang-kadang saya duduk lepak atas bumbung je. Tengok kiri, tengok kanan, bercakap dengan burung. Tak payah bimbang besar apa-apa. 6-7 tahun. Maksudnya kalau harta saya, saham saya apabila diapungkan, disenaraikan jadi 50 juta, maksudnya nilai harta saya kembangkan. Gaji saya lebih kurang 10 juta sebulan. Sebab tu saya beritahu yang muda-muda, yang cerdik-cerdik ni, tak payahlah kamu duk cium tangan untuk jadi CEO JLC. Untuk jadi pegawai-pegawai kerajaan yang besar-besar, untuk jadi ahli-ahli politik menteri. Asalkan kamu pandai, kamu rajin, kamu usaha dan kamu betul-betul tumpu, Allah Maha Adil. InsyaAllah kamu dapat. Yakin benda itu saudara-saudara. Saya mula dengan yang itu, sebab saya nak tunjukkan, itulah gambaran negara yang kita nak wariskan kepada anak-anak dan adik-adik kita. Saya tak nak wariskan negara ini di kalangan ahli-ahli politik, parti-parti yang makin banyak ni, makin banyak politik ni.
berebut-rebut, sedangkan negara makin ke laut, dia duk berebut ke atas. Dia rasa dia hebat, dia dapat jawatan jadi menteri dengan strategi kiri kanan. Sekejap cium mulut dengan orang tu, sekejap maki orang ni. Sedangkan tiap-tiap hari, anak-anak yang muda tu masalah dia tetap sama. Gaji tak cukup, kerja tak sepadan dengan kelayakan dia. Bila dia kahwin, gaji dan beban hidup itu tak padan dengan tanggungan dia. Dia tengok Netflix tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Dia boleh nampak, malunya lah aku Malaysia ni. Vietnam pun jauh lagi hebat daripada kita sekarang. Kenapa kita tak boleh ada bandar dan rumah macam Korea? Sedangkan kita dulu lagi kaya daripada Korea tahun 80-an. Saya tak nak anak-anak kita wariskan negara ini macam ini. Saya dah merasa daripada hidup susah anak orang kampung. Mak ayah pergi belajar, darjah 6. Lepas tu pandai-pandai besarkan kita orang. Tapi melalui pendidikan, peluang, dan mak ayah saya ajar satu benda saja. Kamu rajin, kamu cerdik, kamu tak minta apa-apa dengan orang sebab kamu jujur, InsyaAllah kamu hidup selamat dan aman. Dan insyaAllah itulah petua saya sampai hari ini. Petua adik-beradik saya dan saya yakin dengan yang itu. Bila saya berada di tempat pimpinan sekarang. Sudah tentu saya nak wariskan negara ini dalam keadaan yang sama supaya adik-adik anak kita pun boleh ada rasa yakin yang sama. Tak perlu curi duit. Tak perlu bodek. Tak perlu malu untuk kerja kuat. Tak payah ada kabel. Kamu cerdik, kamu pandai. InsyaAllah kita akan melahirkan jutawan demi jutawan demi jutawan dari kalangan anak-anak kita. Supaya bila dia dah kaya dan ada perniagaan yang baik, dia pula melahirkan peluang-peluang pekerjaan kepada adik-adik dan anak-anak di kawasan sekitar dia. Saudara-saudari, itu ilmu ekonomi Islam. Bukan saya kata. Perkara itu ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Bahawa untuk memakmurkan satu masyarakat, kerajaan jangan cukai terlalu banyak. Kerana kalau cukai terlalu banyak, ia mengambil wang daripada golongan peniaga. Kerana golongan peniaga ini adalah nadi masyarakat. Yang kita nak ialah melahirkan peniaga yang jujur, yang rajin, yang berkebajikan. Supaya dengan kekayaan dia, dia boleh wujudkan peluang pekerjaan dan macam-macam untuk masyarakat setempat. Baik. Itu cita-cita yang PKR ada. Itu gambaran masa depan untuk anak-anak dan adik-adik muda kita. Ni nak masuk pilihan raya ni. Saya duk tunggu juga. Apa sebenarnya gambaran yang kita akan dapat daripada UMNO Barisan Nasional dan BN-PN. PN ni PAS dengan Bersatu nak buat apa? UMNO Barisan Nasional nak buat apa? Setiap hari, tawaran jalan yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan makin jelas dan makin jelas. Yang kita nampak daripada UMNO Barisan Nasional dan PN Bersatu dan yang sekarang ni GTA, makin lama makin kelabu-kelabu. Ya tak? Okey, baik. Kita bandingkan satu demi satu demi satu. Ni nak masuk pilihan raya, dia tak boleh saya nak tawarkan saja gambaran visi yang kita ada untuk negara. Saya nak bantu saudara-saudari dan adik kakak yang mendengar, tolong bandingkan pula dengan apa yang kita dah dapat dengar, nampak daripada UMNO BN, daripada PN PAS dan juga daripada GTA Pejuang. Baik ya? PKRPH, apa yang kita dah tahu? Perdana Menteri ialah saudara Anwar Ibrahim. Jelas tidak ada sebarang ragu-ragu. Kalau menang, insya-Allah Perdana Menteri saudara Anwar Ibrahim. Rekod pentadbiran dia 16 tahun dalam kerajaan. Dia menjadi Menteri Kewangan yang terbaik di Asia semasa dia jadi Menteri Kewangan dulu.
Rakyat Malaysia dah tahu dia masuk penjara sebab dia lawan Tun Mahathir masa itu soal kroni. Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional tak boleh jawab soal kroni. Dikala rakyat susah macam itu, mudah untuk fitnah dia, pukul dia, bubuh dalam penjara. Hasil daripada pergolakan tahun 1998 itulah lahir watak-watak macam saya, macam Nurul Izzah, macam Nurin. Kami ialah generasi muda umur 21 tahun yang pada ketika itu tengok sendiri, gila ke pekerjaan ni. Orang tengah sengsara sebab kemelesetan krisis kewangan, kamu duk bergaduh, berbuduhan sama sendiri sampai kamu humban timbalan Perdana Menteri dalam penjara. Itu PKR. Apa gambaran dan visi yang kita bagi kepada rakyat daripada PKR? Pertama, kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa wakil-wakil rakyat kita dan menteri-menteri kita bukan sahaja bersih, bukan sahaja amanah, tapi mereka terdiri daripada golongan yang pelbagai kemahiran dan kepakaran dan latar belakang. Mereka ada Melayu yang cerdik, ustaz-ustaz dan ulama'. Mereka yang balik daripada Mesir pun ada. Mereka yang balik UK macam saya pun ada. Mereka yang balik Jepun pun ada. Masing-masing kita susun Melayu, Cina, India, tua, muda, wanita. Supaya dia melambangkan dan mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Dan syaratnya, semua mereka ini mestilah ada kepakaran, kelayakan dan pengalaman bekerja yang baik. Supaya ditakdirkan kita jadi kerajaan, maka kita boleh pastikan mereka boleh menangani untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang cukup rumit. Ketiga, kita juga tahu PKR dan Pakatan Harapan ada dasar yang cukup jelas perbezaannya dengan pendekatan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional termasuklah juga Persatu dan kini PAS yang mengikut mereka. UMNO Barisan Nasional mementingkan kroni. Kita tahu. Setiap kali UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan satu penggal, dia akan tinggalkan satu skandal untuk penggal itu. Kerana setiap kali dia jadi kerajaan, mereka akan gatal tangan, dia akan fikir, kita jaga kerajaan ni, duit ada 300 bilion tiap-tiap tahun ni. Takkanlah kita tak boleh buat duit sikit. Sikit je kita nak buat duit pun. Jadi bila dia nak buat duit sikit, itulah maka akan ada kroni-kroni yang datang. Yalah, menteri ni tak cerdik mana sangat pun. Jadi kroni-kroni ni yang akan bayar buat cadangan yang baik, tiba-tiba macam-macam. Tiba-tiba menteri pun umumkan, oleh kerana negara kita akan maju selepas ini, maka kerajaan akan mengusahakan projek terbaru yang paling canggih, iaitu projek kereta terbang. Tu yang keluar kereta terbang, tiba-tiba dah ada kereta terbang pula dah. Sama juga contohnya, kita kena COVID. Kita kena COVID semua. Oleh kerana COVID dan PKP, maka jadi kemestian supaya pergerakan kita boleh dijejaki. Supaya kalau kita pergi, kita tahu berjangkit ke apa. Jadi, kita ada aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera dah orang pakai ramai-ramai. Puluh-puluh juta pakai. Mesti ada seorang kroni, dua orang kroni yang datang idea macam mana nak buat duit. Itu yang tiba-tiba diumumkan. Maka tiba-tiba MySejahtera lepas ini akan melalui proses penswastaan dan konsesi, yang mana ada syarikat yang dibenarkan untuk mengendalikan MySejahtera dengan tujuan untuk dapat akses ataupun dapat mencapai maklumat peribadi kita berhubung latar belakang kita, kesihatan kita, kewangan kita. Sebab geng kroni tu yakin kalau mereka boleh dapat MySejahtera, dia boleh buat duit yang berganda-ganda lagi, kerana bukan saja dia boleh jual maklumat-maklumat itu dan buat macam-macam, kerajaan pula dah kena bayar kat dia tiap-tiap tahun puluh-puluh juta. Skandal lagi. Dalam masa kita duk kena tangkap, kena orang kata kena kurung,
dia ada je peluang. Itu UMNO Barisan Nasional. Sebab itu daripada 1 tahun ke 1 tahun, untuk yang muda-muda mungkin dia tak rasa sangat. Saya yang tua ni aku letih dah. Lepas satu skandal ke satu skandal. Daripada NFC pasal lembu, Bestari Net, untuk bagi internet kepada sekolah-sekolah. Yang itu pun dia sakau. Bayar tapi internet tak elok. Ada yang tak sampai pun. Sepatutnya pendapatan daripada letak telco tower, sepatutnya sampai kat sekolah. Lalah dia tak bagi kat sekolah pun, dia sakau kat geng-geng dia juga. Bestari Net, tak percaya tanya Muhyiddin. Pun dah kena. Kemudian 1MDB pun dah kena. Kemudian yang terbaru ni LCS, Meriam pun dah kena. Jadi kalau saudara-saudari adik kakak tahu tawaran UMNO Barisan Nasional, tawaran dia ialah jom sakau lagi. Manifesto dia ialah yang mana belum sakau lagi. Kalau tak percaya, tanya Perdana Menteri. Sama dia pun calon Perdana Menteri pun dia nak sakau juga. Dia umum Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri poster boy. Dia kata. Saya daripada awal lagi tak setuju. Saya nak beritahu kat Zaid, poster boy tu tak kena lah. Poster boy ni kena boy yang betul lah, segar lah sikit muka dia supaya yang muda-muda ni suka. Kalau nak letak poster uncle pun tak kena Ismail Sabri ni. Sebab orang tengok muka dia, orang nampak dia blur, dia mengantuk je. Tapi dia umum kat semua orang, kalau BN menang, maka Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak sampai 2 minggu, saudara-saudari, kita semua pernah melalui pengalaman kena scam ni tau. Kita order kat Shopee binatang lain, tengok cantik-cantik, komen cantik-cantik, datang binatang lain. Order kursi sofa besar ni, ingat boleh tidur, mari pesan ni. Kita semua dah kena scam ni. UMNO Barisan Nasional, sama dia Perdana Menteri, dia nak scam, saudara-saudari. Calon Perdana Menteri dia nak scam. Jadi saudara-saudari dah boleh bandingkan antara PH dengan BN lah. Ismail Sabri sendiri rasa dia nak kena scam. Itu yang saya lawak. Pagi ni Ismail Sabri tweet. Ada tengok lah. Ismail Sabri tweet. Dia pun saya agak kalau lah kerana dah tak terlanjur. Saya ingat dia dah masuk dah sekarang. Dia pun dah naik atas pentas kita terak ni. Sebab pagi ini dia tweet ayuh Malaysia. Tu saya kata, Datuk Seri terlupa ke? Ayuh Malaysia tu kita orang punya. Cuma saya tak terkejut lah. UMNO untuk 1 tahun kebelakangan ini, dia bukan saja sakau duit, dia juga sakau slogan. Slogan pun dia sakau lagi. Dulu dia masa zaman Najib nak masuk penjara, sedih Rosmah ni, dia duduk jerit, lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan tu kita punya, bukan dia punya. Sekarang nak masuk pilihan raya, Ismail Sabri duduk jerit, ayo Malaysia pula. Dah. Jadi saudara-saudari boleh tengok bandingkan PH, BN, jelas. Pilih PH, dapat Perdana Menteri seorang yang teruji, tak kena scam. Dapat dasar yang cukup baik kerana kita tahu nak ke mana. Dapat calon-calon yang kita telah cuba sedaya upaya tapis dan perketatkan sehingga seorang demi seorang kena isytiharkan harta. Pilih BN, pilih UMNO, insyaAllah Perdana Menteri kena scam. Lepas tu insyaAllah kita akan tengok dari 1 tahun ke 1 tahun lagi banyak kes-kes sakau. Masa itu korang tak payahlah cari saya balik. Tanya, tolong lawan, padan muka korang. Aku tak apa, aku dah memang jutawan. Boleh hidup senang sampai bila-bila, tak payah nak bimbang. Bayangkan kalau saudara-saudari ada syarikat, hidup kejaya yang baik, malam-malam buta pukul 11.30 aku kena duduk kat padang merbuk bercakap dengan orang macam ni. Tak masuk akal. Baik saya duduk kat rumah, baik-baik diam-diam. Kita cuba kali ni, kalau korang kena sekali lagi, pandai-pandai lah korang. Tunggulah 4-5 tahun lagi, kira kes sakau. Setiap kali dia sakau, dia potong peruntukan. Setiap kali dia sakau, dia naik cukai. Setiap kali dia sakau, korang kena GST. Padahal muka.